Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah penyelia saya yang dihormati iaitu Dr. Hafifi Hafiz bin Hores. Okey, pada kali ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum saya. Okey, seterusnya, sedikit latar belakang peribadi iaitu nama saya Ahmad Faisal bin Rosli. Saya adalah pelajar praktikum Program Diploma Pendidikan Pascasiswaza Pendidikan PDPP ambilan Jun 2021 di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, option Bahasa Melayu. Dan saya berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Saguan Tongot Telupit lah. Okey. Uh, Seterusnya sedikit latar belakang sekolah iaitu saya menjalani praktikum di SK Saguan Tongot Telupit yang mana status sekolah ini merupakan pedalaman 1 dan merupakan juga sekolah kurang murid iaitu kami ada murid 116 orang sahaja. Dan nama guru pembimbing saya semasa saya menjalani praktikum ini iaitu Cikgu Janri bin Jaafar. Okey, tempoh mengajar saya dalam seminggu adalah 10 jam iaitu subjek Bahasa Melayu yang mana kumpulan muridnya adalah tahun 5. Bilangan murid tahun 5 tersebut ada 16 orang dan suasana di sekolah sekarang adalah dalam pembinaan bangunan barulah di mana sebelum ni bangunan lama kami iaitu terdiri daripada bangunan pentadbiran, bangunan kelas murid dan sebagainya sudah pun dirobohkan dan dalam pembinaan sekarang dan sekarang ni kami kelas sementara kami adalah di Dewan Solar lah di mana kami telah memisahkan murid mengikut ke ruang yang ada lah, ruang yang ada. Walaupun agak kurang kondusif sebenarnya tapi itu merupakan kelas sementara kami lah. Nanti kan saya akan tunjukkanlah gambar suasana di kelas. Okey. Seterusnya sebenarnya tajuk RPP saya pada kali ini iaitu berpermata emas. Kukuhnya emas memegang tampuk permata. Apa yang saya cuba ingin sampaikan di sini iaitu guru ni emas yang sentiasa kukuh, yang sentiasa berjuang habis-habisan untuk memastikan permata terus bersinar iaitu anak didik bangsa kita lah kan. Okey, kalau kita tengok di gambar ini, beginilah suasana kelas kami lah yang sekarang iaitu um, kalau tengok di atas dia ruang kosong, di sebelah tu kelas 11 dah tu. Jadi kalau mengajar kan kami macam kena kuatkan suara lah sebab dia agak mengganggu lah daripada bisingnya kelas sebelah. Jadi kami sebagai guru ni kena kuatkan suara dan juga macam kena memastikan walaupun begitu suasana pengajaran dan pembelajaran kenalah seronok. Okey. Seterusnya ialah isi kandungan lah. Ini adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan dalam refleksi saya iaitu yang pertama ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang telah saya aplikasikan di sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Ketiga, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Keempat, kesan dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Dan kelima adalah penutup. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi kepada tajuk yang pertama, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Okey. Seterusnya kita lihatlah pengetahuan IPJ yang telah saya dapat di IPJ dan saya aplikasikan di sekolah adalah yang pertama iaitu model arsitif Cantor. Saya sebagai guru, saya kena menerangkan kehendak dan peraturan kepada murid saya iaitu yang peraturan yang telah saya kuatkuasakanlah kepada murid saya iaitu saya implementkan kepada murid. Saya juga menerangkan kepentingan disiplin dalam bilik darjah pada murid saya kerana menurut model asertif Cantor ini murid perlu jelas sebenarnya mengenai peraturan yang guru perlu implement dalam kelas. Okey, contoh pada mula persekolahan hari itu saya memang sudah terapkanlah dan terangkan kepada murid-murid saya bahawa sebagai contoh, cikgu tidak suka kalau kamu keluar uh, ke
kamu keluar ke kelas semasa guru mengajar dan masa guru mengajar kamu mengganggu kawan-kawan lain. Semasa PDP berlangsung. Jadi saya kena beritahu dengan jelaslah tentang perkara ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah teori Hoka-Hoki. Okey, saya menggunakan teori ini disebabkan teori ini dia menekankan penggunaan otak kanan dan kiri. Oleh itu saya banyak menggunakan aktiviti hands on kepada murid-murid saya seperti melengkapkan teka silang kata, bermain radio rosak dan sebagainya lah. Sebab apa? Kerana bila murid aktif otak kiri dan kanan mereka, murid akan lebih mudah untuk mengingatilah sesuatu yang dipelajari. Oleh sebab itu saya telah memilih penggunaan teori Hoka-Hoki ini. Okey, seterusnya teori behaviorism yang ketiga. Teori ini saya telah pelajari semasa subjek psikologi pendidikan dahulu iaitu perkembangan kognitif kanak-kanak. Menurut teori ini, murid-murid akan diberi peneguhan positif sekiranya mereka berjaya melaksanakan sesuatulah. Sebagai contoh, kalau mereka dapat menjawab soalan, saya akan bagi pujian, tepukan, ganjaran seperti gula-gula dengan macam itulah. So dengan peneguhan positif ini memang tidak dapat dinafikanlah, murid akan lebih bersemangat belajar dan turut serta dalam aktiviti pembelajaran. Okey, seterusnya di Albert Bandura iaitu bahagian permodelan. Saya menganggap dan saya tahu benda ni memang benar-benar berlakulah. Apa yang guru buat, murid akan buat. Sebagai contoh, cara guru berpakaian dan cara guru bertutur memang sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada murid dan murid akan ikutlah. Sebagai contoh, kalau saya sendiri tidak takin baju dalam seluar, adakah murid akan takin? Jawapannya memang tidaklah kan. So sebab itu saya perlu menjaga penampilan saya dan tutur kata saya bukan sahaja dengan murid-muridlah tetapi juga dengan rakan-rakan guru saya. Sebab kalau murid dengar memang dia akan ikut. So hasil pembelajaran di IPG melalui teori ini maka murid akan mengikuti tingkah laku guru lah iaitu teori Albert Bandura ini. Okey. Seterusnya ialah, okey, kita pergi tajuk yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Okey, secara jujurnya memang banyak sebenarnya pengetahuan yang telah saya perolehi di sekolah tetapi saya ingin menekankan kepada 6 aspek yang saya rasa betul-betul saya perolehi semasa saya menjalani praktikum di sekolah lah. Okey, yang pertama ialah pentadbiran sekolah itu yang mana saya boleh melihat pentadbiran sekolah itu dapat mengurus tadbirnya dari pelbagai aspek. Okey, untuk pengetahuan doktor lah kan, saya di sekolah kan saya telah diberi sebanyak 18 tugas tau sebenarnya. Amat beratlah sebenarnya bagi saya tetapi saya ambil perkara ini sebagai satu langkah yang positif untuk mencabar diri saya dan selain itu untuk menambah ilmu pengetahuan lah. Okey. Yang kedua ialah kebolehan guru. Okey, ini adalah perkara yang paling saya lihat semasa di sekolah lah, di mana guru-guru di sekolah sentiasa memberikan yang terbaik untuk memastikan murid-murid ini berjaya. Okey, yang ketiga adalah peranan PIBG. Minta maaf doktor. Okey, peranan PIBG kita boleh lihatlah lebih-lebih lagi dalam era pandemik ini pihak ibu bapa membantu guru dalam menjalankan tanggungjawab menyediakan persekitaran pembelajaran murid di rumah dengan baiklah. Okey. Okey, seterusnya yang mana saya juga turut belajar dalam mengawal kelas lebih-lebih lagi saya mengajar murid tahun 1 sehingga tahun 6. Di sini saya belajar banyak mengawal kelas dengan menggunakan teknik yang sesuai lah. Yang kelima adalah komunikasi sosial. Ini memang tidak dapat dipisahkan lagilah daripada seorang guru. Semua guru kena memastikan komunikasi sosial mereka adalah sentiasa yang terbaik. Dan inilah ilmu yang telah saya dapat di sekolah lah.
Okey, keenam adalah teknik dan kaedah, iaitu sebagai seorang guru, teknik dan kaedah pengajaran sangatlah penting. Di sini saya telah menuntut ilmu dengan guru-guru lama, terutamanya guru-guru bahasa Melayu yang sangat banyak pengalamannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Okey, kita fahamlah semasa era pandemik COVID-19 ini kita banyak menggunakan teknologi sebagai satu bahan yang baru untuk murid-murid. Dengan itu saya telah mengaplikasikan satu bahan yang baharulah untuk murid-murid dan membina satu inovasi seperti permainan multimedia. Okey, yang pertama adalah seperti WhatsApp, WhatsApp video pengajaran, project based learning dan juga ABM interaktif iaitu alat bantu mengajar ya interaktiflah yang mana saya telah menggunakan aplikasi PowerPoint sebagai permainan interaktif multimedia di mana kalau di sekolah saya kan adalah pedalaman. Jadi macam untuk mengakses talian internet ni memang agak susahlah. Jadi saya memilih PowerPoint sebagai alternatif untuk pembelajaran secara offline sebab ia membantulah untuk murid-murid yang tiada akses internet untuk mengakses pembelajaran seperti ini. Okey. Um, Okey, itu sahaja. Seterusnya kita pergi ke tajuk yang keempat iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Jadi antara komen atau reaksi yang boleh saya katakan ialah pelaksanaan PAK 21 versi pandemik. Kalau kita lihat PAK 21 versi ini memang sangat sukarlah. Namun ia merupakan satu pengalaman yang sangat berharga kerana saya telah mempelajari banyak benda yang baru. Dan kedua, komunikasi antara komuniti sekolah. Walaupun kita sedang berada di musim pandemik COVID-19 ni, namun komunikasi juga perlu tetap dijaga di antara sesama guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa lah kerana ini merupakan satu perkara yang perlu dipelihara sepenuhnya oleh guru. Okey, yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Minta maaf. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi dalam PDPR sepanjang PKP yang mana kita dapat belajar sesuatu yang barulah dalam menggunakan aplikasi teknologi seperti WhatsApp dan sebagainya. Dan keempat, saya sendiri dapat mengendalikan murid di sekolah pada waktu pandemik. Iaitu kita sebagai guru perlulah datang awal ke sekolah kan untuk cek suhu, pastikan murid beratur untuk masuk ke kelas, dan juga pada waktu rehat kita kena menjaga murid sewaktu murid makan di bilik darjah dan juga begitu juga masa pulang kita kena sentiasa memastikan murid untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan iaitu seperti sentiasa memakai pelitup muka dan juga sentiasa mencuci tangan dan menjaga jarak fizikal. Okey, seterusnya adalah penutup. Okey, ini adalah penutup saya lah. Orang yang hebat boleh menghasilkan ciptaan yang hebat, tapi guru yang hebat mampu melahirkan insan yang hebat. Okey. Ini adalah rujukan yang telah saya rujuk untuk menghasilkan refleksi pertengahan praktikum inilah. Itu sahaja daripada saya, Doktor. Terima kasih. Itu sahaja.